Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa itu ta'lu wa ta'lim wa tazakuru wa tazkiru wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Katanya pengarang rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sehinggalah perkataan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan di negeri yang aman, Makkah Al-Mukarramah. Muka surat sebelah tengah tu muka surat sebelah tengah. Lalu ni kita dak kecek mengenai kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini menentukan bahagia ataupun celakanya seseorang. Jadi apabila kita menyatakan tiada Tuhan yang sebenar-benar, hanyalah Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar-benar, maka kita kena sebut tiada Tuhan, hanyalah Allah Ta'ala. Maka kita kena ciri-ciri ketuhanan. Apakah benda yang layak dengan Tuhan dan kenapa kita kata Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Maka kita sebut gini kita mengaji akidah ke apa? Maka apabila kita belajar, maka kita yakinlah rasa puas hati dan kita yakin dan kita nak beritahu kepada orang yang tiada Tuhan yang sebenar hanyalah Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sahaja yang memiliki ciri-ciri ketuhanan yang sebenar. Puas hati. Dan apabila kita sebut kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi, saya yakin, saya nak beritahu kepada orang Nabi Muhammad itu benar-benar Rasul Allah, maka kita kena sebut ciri-ciri yang perlu ada kepada seorang Nabi. Dan Muhammad hok mana hok kita kata Rasulullah tu? Sebab Muhammad ni ramah. Maka kita kena belajarlah serba sedikit biografi lah kita kata ni, pengenalan mengenai Muhammad ni. Sebab Muhammad ni banyak, maka pertama dia, sejarah hidup dia, Muhammad ni lah kita iktiraf dia sebagai nabinya. Jadi kalau orang tanya apa kita ngaji bab sejarah Nabi, apa pentingnya, apa perlunya di antara mengaji mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan kita mengaji sirah Nabi ni cerita-cerita Nabi lepas ni. Tujuannya supaya hak kita mengaji sirah Nabi ni, Nabi tu yang kita iktiraf, Muhammad tu yang kita iktiraf sebagai Nabi. Bukan Muhammad lain Maka ini kita nak kecek mengenai sejarah, cerita-cerita sirah Nabi. Sirah Nabi dalam sejarah ni banyak, ada kitab dipanggil Tawarikh. Tawarikh ni sejarah, kitab-kitab sejarah umum lah. Keduanya dipanggil sirah. Sirah ni sejarah juga, tapi khas untuk sirah Nabi, berkaitan dengan kehidupan Nabi. Cerita lain tak wajib kita tahu sejarah Malaysia ke, sejarah kehidupan kita, sejarah ayah kita tak tahu pun tak dosa, tak ada kaitan dengan iman kita. Tetapi ada seorang lelaki ni kita kena tahu sejarah hidup dia kerana dia berkaitan dengan akidah kita. Sejarah lain tak wajib tahu, sejarah ni wajib kena tahu kerana dia berkait dengan akidah kita. Kalau orang tak tahu, maka dibimbangi apabila dia sebut Muhammad itu, dia tak tahu Muhammad mana. Muhammad Rasulullah, Muhammad mana? Hamba pun tak tahu juga. Sudah. Lepas tu awak kata dia Muhammad Rasulullah, Muhammad mana? Tak tahu tu dia tu. Sudah. Lepas tu akidah kita lagu mana? Maka kita belajar sedikit sejarah. Sekalipun kita kata macam budak jo satu ni. Biarlah budak jo satu pun, benda ni asasi sebagai membantu melengkapkan lagi akidah Muhammad Rasulullah. Katanya pengarang Rasulullah ini dilahirkan di negeri yang aman, Makkah Mukarramah. Watini wa zaituni wa turisini wa hadzal baladil amin. Tu negeri yang aman, baldatun aminah, negeri yang aman, negeri ini katanya.
Nabi ni lahir di Mekah. Bapanya meninggal dunia semasa baginda dalam kandungan ibunya lagi, yakni 2 bulan. Lepas pada Sayyidina Aminah, Sayyidatina Aminah lekat perut 2 bulan. Maka sebelum 2 bulan tu, ayahanda dia iaitu Abdullah minta izin lepas pada menikah lekat perut selalu. Lepas pada bulan madu, maka pak saudara dia ajak pergi berniaga. Mungkin kerja dia berniaga. Maka gilah berniaga. Apabila lekat perut, betul lekat perut 2 bulan, ayah dia meninggal di dekat dengan Madinah ni. Dekat dengan Madinah meninggalnya ayah dia Abdullah. Lalu baginda dijaga dan dipelihara oleh datuk dia. Apabila lahir, maka datuk dia lah hak sambut, dan datuk dia nama Abdul Muttalib bin Hashim ni lah yang beri nama kepada dia. Nama Muhammad. Maka orang tanya kenapa beri nama Muhammad? Dia kata maksud Muhammad itu orang yang banyak dipuji. Maka betul sungguh Nabi Muhammad ni dipuji di seluruh dunia sekarang. Sekalipun kita tak puji Nabi Muhammad, orang lain ramai lagi duk puji Nabi Muhammad. Muhammad maknanya orang yang banyak dipuji. Hamada yuhammidu Muhammad. Baginda disusukan oleh ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manah bin Zurrah bin Kilab. Tu nama mak dia. Ni nama mak ibu Nabi pun tidak tahu. Apabila disusukan lepas pada Rasulullah duduk lebih kurang 9 tahun dah. Lepas pada 9 tahun, ibu dia pula meninggal. Jadi Rasulullah ni lahir tu anak yatim dah. Dan Rasulullah cukup sensitif dengan anak yatim. Dan Rasulullah pernah berkata, orang yang menjaga anak yatim, sama ada kita buat tempat jaga anak yatim ataupun kita tak buat tapi kita sapuk tempat tu, bui pitih ke 10 riyal tak apa dah, sebulan ke berapa dia tempat orang buat anak yatim. Maka Rasulullah kata siapa dia cara kepada anak yatim, dia dengan hamba dalam syurga lagu ni. Oh, rapat tak rapat. Orang yang jaga anak yatim, kafilul yatim, orang yang jaga anak yatim dalam syurga akhirat lagu ni dengan hamba. Dekatnya. Jadi kalau kita tak boleh nak buat, sapuk tempat-tempat lagu tu. Anak yatim ke gapo, 10 riyal pun 10 riyal lah, jadi kita nak buat bangunan tak gerak, 10 riyal tak apa dah sebulan. Benda ada kelebihan besar sungguh Nabi sebut. Masalah anak yatim ni. Nabi lahir tu tak ada ayah dah. Lepas pada 9 tahun kecil tu, mak dia pula meninggal. Tengok Allah Ta'ala uji. Padahal Nabi Muhammad ni tak ada lah. Habibullah, kekasih Allah Ta'ala. Patut Allah Ta'ala layar terbaik lah monggo kekasih dia. Kita kalau kita kata kita sayang kepada seorang, kita tak boleh makan nasi, oh sayang lagu mana? Maka Rasulullah ini kekasih Tuhan, tetapi Allah Ta'ala uji dia. Sebelum lahir lagi, Abdullah ayah dia meninggal dah. 9 tahun ibu dia meninggal pula. Nak ajar kepada Rasulullah supaya kuat semangat dan tidak ada pergantungan selain daripada Allah Ta'ala. Anak-anak lelaki dia semua meninggal ketika kecil belaka. Tinggal saja anak-anak perempuan saja Rasulullah. Dan Rasulullah kata siapa dia yang menggembirakan anak perempuan, siapa dia yang boleh anak perempuan dan menggembirakan dia, maka baginya syurga. Rasulullah suka kepada anak perempuan. Asal tradisi orang Arab tak suka anak perempuan. Siapa sekarang Siapa sekarang? Masalahnya hak tak sukanya ibu dia. Dia perempuan. Ni orang Arab ni tradisi pelik sungguh. Kalau boleh anak perempuan, mak dia mesti mucung. Ni tradisi orang Arab. Orang pak dia tak ada masalah. Maka Nabi nak buai perangai sifat lagu tu. Rasulullah kata siapa dia yang boleh anak perempuan, seorang. Tubik pula seorang pula, anak perempuan pula. Rasulullah 3 lelaki, 4 perempuan. 4 perempuan. Boleh perempuan belaka. Dan zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah pun lahir daripada anak perempuan dia juga. Yang paling bongsu itu Sayyidina Fatimah. Sampai sekarang bertebaran zuriat Nabi daripada susu jalurnya bersambung kepada Sayyidina Fatimah. Rasulullah pun sebut semua nasab dan keturunan dinisbahkan kepada lelaki. Untuk lelaki tu nasab dia. Kembali kepada lelaki, laki. Kecuali nasabku, Rasulullah kata kecuali nasabku dinisbahkan kepada Ali dan Fatimah. Berarti sambung melalui anak perempuan.
Abdul Muttalib. Baginda disusukan oleh ibunya Aminah bintu Wahab bin Abdul Manah bin Zurrah bin Kilab, kemudian diserahkan kepada ibu susuai yang bernama Suwaibah Al-Islamiyah, kemudian disusukan pula oleh Halimatus Sa'diyah. Rasulullah apabila lahir maka suka, antara orang yang paling suka ketika kelahiran Rasulullah, pak saudara dia nama Abu Lahab. Abu Lahab. Apabila lagu tu dapat berita kata Rasulullah ni Aminah melahirkan seorang anak lelaki, maka antara orang yang kita kata tok bidai lah hok cara Sayyidina Aminahnya nama Suwaibah Islamiyah. Suwaibah Islamiyah ni hamba kepada Abu Lahab. Dia hamba kepada Abu Lahab. Apabila dapat berita dia pun lari bunga di rumah Abu Lahab, dia ayak kepada tuan dia, "Wahai Abu Lahab, mu dapat anak jantan, anak saudara jantan comel kemain." Siapa dia wi nama? Abdul Muttalib wi nama Muhammad comel. Maka Abu Lahab suka. Boleh anak saudara jantan. Oh, suka dia. Maka dia kata, "Wahai Suwaibah Islamiyah." Suwaibah lah nama dia, Suwaibah. "Kerana mu mari berita gembira, sebagai balasan aku bebas ke kamu." Bebas ke Suwaibah Islamiyah. Hamba ni mahal, bukan 10 riyal. Hamba ni kita beli seorang 100,000, 150,000. Balik sana kereta dah, basuh baju lagi, bergerak sapah lagi, bergoni lagi. Oh jangan, balik sana Mitsubishi kau dia. Tengok. Jadi hamba ni harga mahal. Tiba-tiba kerana gembira, Abu Lahab pun kata, "Tak apalah, aku bebas ke kamu dan aku perintah ke kamu nyusu dia." Abu Lahab kata. Maka Abu Lahab ni kafir. Tak ada ulama menyatakan dia masuk Islam sehingga dia meninggal kafir. Tetapi selepas daripada dia meninggal, sepupu adik-beradik dia nama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi melihat Abu Lahab. Abu Lahab ni ketika Rasulullah besar, Rasulullah jadi nabi, maka dia orang antara orang yang menentai kuat anak saudara dia. Hok ya saya saat ni. Hok mula-mula dia sapang bergembiranya apa dia bebas ke hamba apa semua. Apabila Rasulullah besar, maka dialah antara orang yang menentai Rasulullah. Tetapi ni dalam Bukhari sebut dalam Bukhari bukan ambil dalam surat khabar ke sinareh gapo dia ke buku gapo dia. Rasulullah Sayyidina Abbas bermimpi tengok Abu Lahab dalam mimpi. Ni dalam Bukhari sebut dalam Bukhari sebut. Apabila lagu tu maka Sayyidina Abbas kata, lagu mana Abbas? Abu Lahab dulu ketika mu hidup mu lawan Nabi Muhammad, gapo dia mu boleh? Dia kata, "Allah, hamba rasa menyesal begini, hamba semula ni hamba duduk dalam neraka. Cuma tengok dia kata, cuma setiap hari Isnin moga Rasulullah lahir hari Isnin." Maka ada ulama kata antara hari yang mulia hari Isnin kerana hari lahirnya Nabi SAW. Di samping hari Jumaat hari mulia, maka hari Isnin juga hari mulia. Maka setiap hari Isnin katanya Abu Lahab, Allah Ta'ala peringin azab hamba dan saya boleh minum air daripada jari saya. Ya gini, kekeh sini. Duduk dalam neraka ni Abu Lahab ni, dia boleh minum air kekeh sini lagi. Hidup air sekadar cemok ni. Kelep telah ni lebih kurang besar ni air cemok ni. Apa? Kerana saya bergembira dengan hari kelahiran Nabi. Tengok, orang kafir bergembira dengan hari kelahiran Nabi. Bebas ke hamba dia, buatlah apa-apa ni. Maka Allah Ta'ala balas kepada orang kafir ni. Pak saudara dia, bukan kafir biasa, hok menentang Nabi pula. Kerana dia gembira saja hari kelahiran Nabi, Allah Ta'ala ingin ke azab dia boleh minum air. Lagu mana kita rasa kalau orang Islam pula bergembira dengan hari kelahiran Nabi? Orang kafir tu hewi balas lagu tu dah ngeh. Lagu mana kalau orang Islam bergembira dengan hari kelahiran Nabi? Orang lain ni tak suka buat maulid lah, buat maulid dia kata tak ada faedah. Tak ada faedah apa orang kafir boleh faedah kerana bergembira dengan hari kelahiran Nabi? Kita tak ada faedah. Oh, berat benar. Nama Suwaibah Islamiyah. Lepas pada Suwaibah Islamiyah, maka pada usia berapa tahun? Kecil lagi Rasulullah ni. Setahun ke, tengah duk menyusu lagi lah. Betul. Tradisi orang Arabnya dia akan hantar anak-anak duk di Mekah, akan hantar ke kampung-kampung. Tujuannya supaya anak itu dapat bahasa yang betul, bahasa Arab yang betul dan tradisi orang Arab yang betul. Ya tak boleh duk bandar supaya kita orang lain ni cucu-cucu duk bandar. Reti bahasa. Jumpa dengan nenek, dia pergi kepala nenek dia kocok.
Tak reti budak, tak tahu orang tua lagu mana nyemai Allah tak reti. Orang lain ni cuma tengok kita, cucu kita duk kalah lupa sudahlah. Kelik kampung, tak tengok orang tua, tak tanya khabar, tak masuk dapur, tak menanuk ni, duk main pasogo ni. Pakai ni, duk tekan kau ni. Duk main geng, duk orang tua tak ikat masuk dapur. Oh tak apa. Makan teh kedara tak reti apa. Duduk bandar tak ada pelajaran. Maka orang-orang dulu orang Arab lebih-lebih lagi di atas kampung. Supaya dia reti hijau kampung, reti menolong, reti cara bahasa orang tua panggil. Tertik terening. Kalau itu. Maka tradisi. Begitu juga kita tengok tempat kita pun lagu tu juga. Kalau besar bandar agak kecek tak reti dah dengan orang kampung. Celoh orang kecek, duduk kecek dengan orang tua gini. Ai tak pandai lagu ni nah. Mak dia pun tak reti juga. Padam cucu lagu tu nah. Jadi besar kampung. Besarnya dengan kawasan dipanggil kabilah Sa'diyah. Kabilah Sa'diyah. Tradisi orang-orang Badui tanah Arab ni dia akan mari bandar cari anak susu. Cari anak susu ataupun anak akak. Maka antara mari tiap-tiap tahunnya hok mari cari anak akak lah, iaitu seorang wanita nama Halimah Sa'diyah. Halimah tu Sa'diyah. Maka dia pun marilah antara orang-orang kampung mari. Kalau kita mari tiap-tiap bulan kau mari awal bulan, mari belakang pok dia. Siapa dia ada anak akak kau apa dia ada nak suruh atas kampung, hamba sanggup jadi ibu susu dia, sanggup jadi ayah mak akak dia. Maka Suwaibah Islamiyah Suwaibah pula. Halimah tu Sa'diyah ni orang susah. Kenderaan pun naik keldar buruk. Keldar pun buruk juga. Keldar tua naik slow ya. Maka orang lain laju belakang. Kalau kita naik kereta kacil buruk ke kawan. Orang lain naik kereta besar belakang siapa wah. Maka ambil belakang anak-anak hok comel hok kayu-kayu ambil belakang. Marilah Halimah siapa lewat sekali tu gak dia. Kita orang ni tak ada dah. Kita atas dah widah kau orang. Pergi tanya orang ni tak ada. Akhir sekali Halimah kata Allah sudah kita demo saya bawa kereta slow supaya kurang ni kata untuk laki dia. Nak bawa kan nak kereta kita slow kata keldar kita cakap katok dah berjalan kelekak. Sudah kata. Bang cakap nak klik saja. Kita mari daripada jauh nak mari sini. Oh berat kita kata lagu. Katanya Halimah kata ya hamba kena buat klik juga. Buat klik ikut sore siapa-siapa dia ikutlah. Maka Rasul tanya-tanya, maka si Aminah panggil. Mai. Ada itin panggil. Mai. Nama gapo demo? Sayyidina Aminah tanya. Dia kata nama hamba Halimatus Sa'diyah. Nama. Maka tok dia Abdul Muttalib kata hilmun wa sa'dun ya Halimah. Allah, hilmun wa sa'dun. Namamu comel sungguh. Hilmu ni maknanya lemah lembut. Sa'dun ni kebahagiaan. Oh, comel namamu. Aku ada cucu. Aku ada seorang cucu. Tapi pok dia meninggal dah tu, pok dia meninggal. Dia orang susah. Mu sanggup ada pego dia. Katanya Halimah kata, cuak mari lah tengok, main tengok. Mari main budak tu. Maka dalam riwayat kata Rasulullah ni kena bukuh dengan kain hijau. Kain warna hijau. Rasulullah suka warna hijau dan warna putih. Bukuh dengan kain hijau, maka Rasulullah bayi lelaki lah. Tengok tu saya Halimah kata aku tak pernah tengok bayi selagu tu. Tengok tu Allah jadi saya terlajuk aku jadi biarlah tak bayar pun tak apa. Tak bayar pun tak apa. Biarlah orang susah jadi kata jadi suka jadi tengok Rasulullah. Ambil dah. Katanya tok laki dia pas lagu mana bayar makan duduk dengan kita tak tahu dia orang susah. Pas lagu mana kita orang susah juga bukan lagu mana. Biar amo tak cara dah biarlah. Amo nak ambil juga dia. Okey. Ikut. Tak apalah janji bila-bila kata atas lepas 5 tahun suruh itu apa semua. Amo 7 tahun ataslah dengan dia. Buat keliklah Halimah Sa'diyah. Kelik dia naik saja untuk keldar dia tukar keldar dia. Hak slow jadi laju pada orang lain. Serak-serak tubuh keldar dia. Hak tu orang ambil tubuh Nabi saja, tak ambil syariat dia lagi, tak ambil perangai dia lagi, ambil tubuh Nabi saja, pegang, sentuh dengan tubuh dia tu jadi. Tubuh dia jadi segar. Mana serah tak makan tu Kak Ali, kacik Fatimah, serah segar ni. Apa jadi serah segar molek? Susu dia bawa juga anak, muka anak susu ada juga. Hak sebelum ni bawa dok jerit daripada kampung dia siapa ke bandar, siapa ke Mekah dok wah. Tak ada susu, tak payah kat perah tak tobek. Pegang saja Rasulullah, tak saja dada. Tobek susu berat, kenyang habis tidur je negara belakang. Pelik dah Halimah.
Naik keldar dia litah habis kereta hok laju-laju habis litah keldar saya dia. Siapa tengah ngor saya kata. Mu ambil kerana kan dia boleh laju dulu jalan ngik habis litah dia dulu siapa kapun dia. Maka orang tanya, mu ambil siapa dia ni kata? Anak ni berkat sungguh. Sekali pun dia orang susuh hamba nampak berkat. Siapa saja ke kabilah Sa'diyah ni kemarah. Pera kambing, pera gapo kuru, kekek tulis saja. Rasulullah siapa saja di kabilah Sa'diyah kambing jadi gemuk. Kambing Halimatu Sa'diyah ni jadi gemuk, susu pula penuh. Tak cakap perah dah. Allah kata boleh makan. Sekala rumah Halimatu Sa'diyah paling bising sekali anak. Ramai makan pera. Wah, jerit tak boleh makan kata. Tahu dah orang susah nak merah juga, anak nak anak akak juga. Hari tu tidur belaka, kenyih belaka. Ambil tubuh Nabi saja. Siapa orang-orang kabilah Sa'diyah kata kalau mu nak merah kambing, mu gi hepek kambingmu tanya Halimah Sa'diyah waktu ambil kambing dia gi hepek dengan kambing Halimah Sa'diyah supaya jadi gemuk serupa dengan dia juga. Tengok. Cerita ni bukan cerita kartun, ni bukan cerita ambil dalam metro kau berapa dia, bukan dalam mastika kau berapa dia. Bagi anjait dalam mastika saja. Dak bukan ni bagi dalam kitab sirah, dalam hadis pun ada sebut banyak. Apabila lagu tu Taing kemarah. Mungkin Rasulullah duduk beberapa tahun, dalam 4 tahun duduk dengan Halimah Sa'diyah. Taing kemarah Halimah Sa'diyah hunggar Rasulullah. Bawa Rasulullah bayi lagi. Gi atas bukit, ya hujan. Ya saya nak gini ke? Turun selalu hujan. Maka Halimah Sa'diyah tu gak saya lebih daripada hak lain lah. Bukan kata dia saja, orang kapur dia pun kata budak ni bukan calek-calek orang. Maka duduklah dengan Halimah Sa'diyah lebih dalam 4 tahun lebih kurang. Asalnya dia nak duduk lama lagi kerana berlaku peristiwa. Peristiwa lagu mana? Ketika umur 4 tahun. Rasulullah ni cepat, jalan cepat, kecek cepat. Tak serupa dengan budak-budak biasa. Maknanya sebulan tu boleh jalan dah, teteh dah. Boleh kecek, boleh berapa dah, pandai dah. Laju daripada perjalanan orang-orang budak-budak lain. Apabila lagu tu, apabila dalam 4 tahun, usia 4 tahun, mungkin adik-adik susu dia ramai kan? Duduk main, derak apa semua ke apa. Satu hari tiba-tiba anak susu dia mari. Salah seorang daripada anak susu Halimah. Dia kata, mak kata Muhammad kena bunuh. Muhammad kena bunuh. Kita tengok ada 2 orang lelaki pergi belah dada dia, mati dah adik-beradik kita, mari berjeri. Halimah kata, Allah Rabbi. Hunggar kawan tu. Mati dah lah anak ambo. Siapa dia pula ke apa? Nak jawab lagu mana dengan Aminah. Mari belakang pada otak dia. Sodahlah kata, cuanya ambo. Patu Muhammad pula Allah hak paling dia sayang. Hunggar dia. Hunggar tengok Nabi duduk dekat dengan batu, pucak Nabi. Buka dada, terbelah sungguh. Sodah kata. Sudah budak ni buat apa Tak mati lah Rasulullah je. Sedangkan peristiwa itu peristiwa belah dada. Jibril dengan Mikail mari turun dengan jumpa Rasulullah, panggil tengok hidup main panggil. Nabi Muhammad ke dia pakai gi mari dia perubah. Nabi Muhammad senyap belah dada, cuci hati dia. Ingat Rasulullah di belah hati ni banyak ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika cerita ni banyaklah dalam 3-4 kali Rasulullah di belah dada. Nak ajar kepada kita, nak bersih hati ni payah. Rasulullah 2-3-4 kali. Rasulullah tu bersih dah. Kita ni hocak ayam ni gak seduk paciruh ni, kena cuci semacam. Hadis macam majlis orang nasihat, majlis gapo dia. Kadang-kadang hari ni jadi juru, esok jadi deking orang pula. Nama kadang-kadang seminggu deking orang, hari ni jadi suka dengan orang pula. Jadi kita dak main celuk baik jahat lagu ni lawamah, peringkat nafsu lawamah baru tak dapat peringkat mutmainnah lagi. Apabila lagu tu sudah takut dah. Halimah Sa'diyah kata, sudah budak ni pucak demam, kena penyakit jin. Orang Arab dia panggil jin. Kena jin dah ni. Bukan penyakit pelik-pelik ni, kena sapuk dia jin dah kata sudahlah. Maka dia pun derah-derah bawa Nabi Muhammad pergi kelik Mekah, pergi jumpa dengan Aminah. Aminah kata, apa ni 4 tahun atas dah. Biasa ya atas dalam 7 tahun. Biar budak tu jadi boleh bahasa Arab betul, kecek cara bahasa zauki Arab, cara makan, cara gapo Arab. Maka 4 tahun atas kelik dah dia kata. Apa ni wahai Sa'ad Halimah? Halimah tak wani nak jawab, takut masalah kau gapo. Dia kata satu hari tu ada benda berlaku kepada Muhammad. Berlaku ke apa dia kata? Mak dia kata anak ambo ni anak paling berkat sekali. Semua orang tahu berlaku kehebatan dia, keberkatan dia.
Hamba nak royak pun dia kena nyakit jin. Dalam kitab-kitab sirah kata dia kena sampuk lah. Kalau kita orang Arab ni panggil kena kerasuk ke jin. Dah boleh hidup terbelah dada apa semua benda ni bukan penyakit biasa, bukan penyakit TB, penyakit malaria apa dia lagu ni. Maka katanya Halimah kata dia kena sapuk di jin kali. Hamba tengok jumpa hari tu pucak dia. Nampak terbelah dada ke apa semua tapi dia nampak pucak gitu. Siti Aminah kata tak sedap buah. Tak sedap buah. Dia ni jin lari kepada dia. Tak ada anak pandai berkat sekali, dia tidak akan disentuh oleh benda-benda tak molek, jin pun kepada dia. Halimah kata. Tak sedap bimbang. Maka Halimah kata hamba bimbang kata. Nak duduk dengan hamba, hamba takut lagu tu. Ikut area hamba, nak suruh duduk dengan hamba tapi hamba bimbang takut berlaku gapo-gapo dengan dia. Maka Halimah ni meninggal. Islam dia. Halimah tu Sa'diyah. Apabila dia meninggal, Halimah tu Sa'diyah ni Rasulullah terjun dalam liang kubur dia. Kain mandi, dia pecah jubah dia, Rasulullah pecah jubah dia. Wipaka kepada Halimah Sa'diyah. Kain mandi, buat kapal dengan jubah Nabi. Dan kain dia masuk dalam liang, Rasulullah terjun tidur. Tidur dalam liang kubur dia kata, ya Allah ya Tuhanku ni mu hamba nak turun ni. Pandai-pandailah dia. Halimah tu Sa'diyah turun. Tengok. Rasulullah dia terjun dalam dia kubur. Tidur. Royak ya Allah ya Tuhanku. Ni mak hamba ni nak turun ni. Pandai-pandailah berlemah lembut dengan dia. Halimah tu Sa'diyah turun. Bahagia lah dia. Dan Rasulullah royak lagu tu. Rasulullah ni kalau semayang-mayang sahabat semua hok belah mayang belakang dia kata minta-minta hamba hok mati tu. Apa? Dan Rasulullah doa kan Allahumma fir warhamhu wa'afi. Tak ada apa dah lah. Maka sahabat kalau pergi semayang-mayang dengan Rasulullah, sahabat kata kalau hamba mati depan tu pun sedap. Semua kata lagu tu. Dari Rasulullah doa juga tak ada apa. Ni Rasulullah pakai jubah dia, Rasulullah terjun dalam liang kubur. Gitu tidur. Royak kata ni mak hamba berlemah lembutlah dengan dia. Tu Halimah tu Sa'diyah nah. Ni tu wadah ni cerita tu wadah. Hak cerita Sayyidina Halimah tu Sa'diyah ni meninggal Rasulullah Islam dah tua dah umur 40 lebih dah 50 dah. Halimah ni dia meninggal ni dia masuk Islam. Dia dalam Islam lah. Meninggal dalam Islam dan Rasulullah dalam umur 40 lebih lah. Rasulullah terima Islam umur 40. Maka apabila dia meninggal tu dia dengan Rasulullah jadi nabi apa semua. Bukan kata Rasulullah ketika kecil, Rasulullah ketika besar terjun. Tu Halimah tu Sa'diyah. Semasa baginda berumur lebih kurang 6 tahun pula, ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia. Saat ni umur 4 tahun, dia diserah kepada Sayyidina Aminah. Maka Sayyidina Aminah pergi pula dalam 2 tahun, maka pergi jalan, pergi ziarah suami dia di Madinah. Pergi ziarah kubur suami dia lah, Abdullah. Di Madinah. Rasulullah duduk Mekah bukan Rasulullah duduk Madinah lagi. Rasulullah duduk Mekah lah ni. Sebab Rasulullah kecil lagi. Ya Rasulullah duduk Madinah pada usia 53 tahun baru Rasulullah berhijrah duduk di Madinah. Sebelum tu duduk di Mekah lagi. Maka pergi ziarahlah ke Madinah, pergi ziarah kubur ayah dia. Maka apabila balik daripada Madinah, dekat dengan Mekah, tak sampai Mekah lagi satu tempat nama Abwa. Maka Sayyidina Aminah sakit situ. Dia bawa seorang khadah. Khadah ni laki nama Maisarah. Maisarah Tino ni ada tak jatah Maisarah. Khadah dia nama apa? Maisarah kau dia bukan Maisarah. Maisarah ni khadah itu. Khadijah. Siapa dia nama? Ada yang bawa seorang khadah. Dia teman dia lah. Apabila Sayyidina Aminah meninggal, maka dia kata dia tengah sakit, dia hamba Rasulullah. Dia kata Muhammad pergi jauh ni, mak sakit pergi jauh, dia nak meninggal. Dia takut Rasulullah sedih. Umur masa tu 6 tahun baru. Budak tak tahu apa dia lagi. Maka Sayyidina Muhammad pergi duk jauh, maka meninggallah dia. Maka Rasulullah kelik dengan ngamak dia, bukan ngamak dia. Kelik dengan hamba ayah dia. Ayah dia ada tinggal seorang hamba lah untuk cara gapo-gapo. Maka kelik pada masa tu Abdul Muttalib pula. Disusuli pula oleh datuknya Abdul Muttalib pula pergi. Abdul Muttalib pada masa tu jadi raja Mekah lah. Abdul Muttalib ni raja Mekah. Nama dia Syaibatul Hamdi nama dia. Kalau rawi kita dah baca Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Jala tu. Nama dia tu. Nama Abdul Muttalib. Nama Syaibatul Hamdi. Syaibah ni maknanya berubah. Dia beranak tubik tu berubah dah. Berubah.
Maka orang panggil Syaibatul Hamdi nama dia. Nama Syaibah ni maknanya berubah. Hamdi ni orang berjuru, orang puji semacam dia. Soholah Abdul Muttalib ni jadi raja Mekah kerana khamak dia. Soho banyak benda-benda pelik ketika berlaku bab Abdul Muttalib ni. Kerana apa? Kerana ketika dia jadi raja Mekah, sebelum lahir Rasulullah, sebelum lahir anak dia Abdullah ni, nur Rasulullah berada di dahi dia. Semua orang yang menanggung benih Rasulullah akan bersinar dahi dia. Berbeza dengan lelaki lain. Kalau duduk cacai belakang orang boleh kesek, apa nama nampak pelik, nampak bercahaya, nampak bersinar, nampak ni Syaibatul Hamdi Abdul Muttalib ni lagu tu lah dia. Maka berlakulah macam-macam cerita. Kalau cerita keramat Abdul Muttalib ni banyak-banyak berlaku. Apabila lahir Abdullah, barulah hilang cahaya tu berpindah kepada Abdullah. Abdullah ni tak ada lah lelaki yang paling digilai oleh wanita-wanita Mekah. Kalau dia lalu di tepi-tepi rumah orang, bersinar ni rumah orang, kelip ni kena pipi dia, kena cahaya matahari, jadi macam di dinding-dinding. Anak dara sentiasa mengintai-intai Abdullah ni. Tetapi dia tu takdir dah menjadi pasangan Siti Aminah. Apabila lekat benih saja, Rasulullah Allah Ta'ala mematikan, mewafakkan Abdullah. Kerana tujuan dia hanya nak memindah zuriat kepada perut Siti Aminah. Nah, Abdul Muttalib. Kadang-kadang Rasulullah ni, Abdul Muttalib ni dia raja. Dia ada kursi dia. Di Darun Nadwah ni tempat mesyuarat. Tempat mesyuarat skala pembesar-pembesar Quraisy ni, maka Abdul Muttalib ni dia ada kursi dia. Kursi raja dia. Tak ada orang boleh duduk. Tetapi Nabi Muhammad suka main atas kursi tu. Hak jadi hak duk sidangnya semua pokok saudara dia. Kata Muhammad jangan main kursi-kursi tu jangan main. Abdul Muttalib sentiasa beritahu, biar. Ambo tengok budak ni ada sya'nu fihi sya'nu. Dia ni insya-Allah akan jadi orang besar ni, nanti besar. Kerana banyak berlaku benda pelik nah. Gapo dia? Oh duk nasib macam tu. Arkani tu. Gilmani izuhu bil tizil arkani. Nasib tu dia. Tu nasib Abdul Muttalib ketika boleh Rasulullah. Dia masuk dalam Kaabah, dia pun nasib lagu tu. Maka kita duk nasib lah ni lah. Apa dia tak kita nak nasib suara tak sedap, takut pakat lari, tak ada sudah mengaji ya. Nama Salla alaika Allah tu. Oh ya Adnani tu nasib dia dah. Nasib Abdul Muttalib. Maka bapak saudaranya abang kepada bapak sebapak seibu Abu Talib mengambil alih tugas memelihara dia. Lepas pada wafat Abdul Muttalib, tak ada perang lama tok cucu dia, maka tok Abdul Muttalib pesan kepada Abu Talib pula. Abu Talib ni adik-beradik seibu sebapak dengan Abdullah. Ya sebab Abdul Muttalib ni nikah ramah. Adik-beradik seibu sebapak dengan Abdullah, nama Abu Talib. Dan hak ni hak paling jauh sekali dari adik-beradik dia, dari anak dia. Abu Jahal ada, Abu Lahab kau gapo dia ada banyak lagi, tapi Abdul Muttalib tak pesan lagu tu. Abu Talib ni anak ramah ni. Maka dia pesan kalau hamba meninggal, mu jagalah Muhammad ni anak saudaramu juga. Abu Talib ni orang susah, anak ramah, keluarga susah. Tetapi selepas daripada Abdul Muttalib meninggal, hak jadi raja Mekah Abu Talib. Abu Talib jadi raja. Tuai susah kalau kita dah jadi raja dah, mesti kaya. Dak perangai berjuru sungguh. Tak pernah ambil peti, tak pernah gapo, Allah berjuru sungguh. Maka Abdul Muttalib serah kepada anak dia Abu Talib. Mengambil alih tugas memelihara Nabi pula pada masa tu. Di dalam masa bayinya lagi telah nampak jelas tanda-tanda yang menunjukkan bahawa satu perkara luar biasa yang akan berlaku kepada baginda Nabi. Duduk dengan Abu Talib pula, moga anak ramah. Tai makan tak cukup semacam, balah pecah, talai-talai pecah pinggir-pinggir. Maka isteri Abu Talib nama dia Fatimah. Fatimah ramai bersuruh nama. Fatimah nama. Nama Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Nama Fatimah binti Asad ni kalau kita pergi di Bakit Madinah ni, kubur dia bujung pucu sekali. Masuk dalam bakit ni ziarah tu ziarah Rasulullah tu. Okey, masuk ke bakit tu Fatimah binti Asad ujung ni.
Nampak. Kita pun tak jumpa cari mangan tak ada tanda ni waktu masa masalah juga. Pakai ziarah tak nampak apa lah ni. Kena kecuali orang biasalah. Fatimah binti Asad tanah situ. Ayah ibu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ni ibu dia Fatimah binti Asad. Katanya Fatimah berkata kepada Abu Talib. Dia kata abah. Hamba tengok 2-3 hari dah kata Muhammad tak makan kata. Apa pula tak makan? Tai makan kita letak makanan tu gak adik-beradik lain berebut makan dia lari semacam. Hamba tengok 2-3 hari dah dia tak makan, tak setengah makanan tapi tak mengadu lapar dia. Duk senyap lagu tu kata sia hamba tengok. Maka Abu Talib panggil semua anak-anak dia. Mari belakang. Ingat ni ayah nak pesan. Tai makan jangan setuh. Biar Muhammad setuh dulu. Nyanyo dia. Ayah tengok 2-3 hari dah dia tak makan. Berebut macam makan. Dah orang susah. Makan pun berebut pun bukan kenyai pun. Boleh sikit. Dah ramah. Abu Talib ni anak ramah. Pero orang pula ramah. Ini suka ke budak lagu tu. Orang susah. Apabila lagu tu katanya itu you upset lagu tu. Maka letak makanan. Esok ke letak makanan. Jangan setuh. Katanya Fatimah binti Asad. Jangan setuh. Biar Muhammad setuh. Nabi Muhammad pun biar tak apalah orang lain lah tak apa suruh kita ni. Tak Muhammad 2-3 hari dah tak makan ayam mak tengok kata. Tak suruh buat warok lagu tu lah kalau kita lah. Makan. Kawan itu bersetuh. Setuh Rasulullah setuh ambil makan sikit. Adik-beradik lain tu gak berok. Hari tu makan tak habis. Skala tak cukup. Makan kenyai pula. Skala tak cukup. Apa Rasulullah setuh mula-mula. Lepas pada tu Fatimah kata gini ya. Bila-bila gapo-gapo jangan orang lain setuh, biar Muhammad dulu setuh. Maka Nabi Muhammad setuh semacam ambil sikit dia. Orang lain makan. Kalau mau masuk sikit, buat apa masuk hari ni banyak? Makan. Tak habis dah pula. Sebelum Rasulullah jadi nabi lagi. Ingat karamah Rasulullah, benda-benda pelik berlaku hebat Rasulullah sebelum dia jadi nabi lagi. Rasulullah dipayungi oleh awal sebelum jadi nabi lagi. Sebelum jadi nabi tu lagilah lepas pada jadi nabi, lagi-lagilah hebat dia nya. Sebelum jadi nabi tu orang hebat dah. Jadi salah orang kata Nabi Muhammad tu manusia biasa sebelum daripada lantik jadi nabi. Salah kecil lagu tu. Nabi Muhammad tu orang luar biasa dah. Pelik-pelik dah berlaku. Satu kali katanya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas dah. Sayyidina Abbas rasa. Sayyidina Abbas kau siapa dia? Adalah seorang keluarga dia lah. Dia kata satu kali hamba masuk tengokmu wahai Muhammad. Mu duduk dalam lendu. Rasulullah ni duduk dalam lendu. Tiba-tiba dengar kek. Budak suka. Kek. Rasulullah duduk suka dalam lendu. Kek. Maka katanya keluarga dia, siapa dia tak ingatlah nama. Dia kata hamba pergi jenguklah tengok. Mu suka ke apa dia? Tengok kahwin ni duduk gini. Rasulullah duduk main tangan gini. Maka aku tengok tangan duk agak dia. Tengok dia suka kakak. Maka rupanya Rasulullah duk tunjuk ke bulan. Tengah malam ketika muak kau ni bulan tu gerak kau ni. Subhanallah. Muak kau ni bulan tu gerak kamu. Allahu akbar. Pada masa tu aku percaya dah denganmu. Sebelum mu istihamu bawa agama Islam lagi aku percaya dah. Ini buat lagu ni budak. Bulan gi menghibur ke Rasulullah pula. Gerak bulan buat gini. Bukan dera ni boleh betul ni. Nampak boleh betul gerak wakau ni pula gerak pula boleh. Allahu akbar, hebatnya cerita Rasulullah dah. Tujuan kita baca apa gak cerita lagu ni supaya bertambah hebat kebesaran Nabi di hati kita. Banyak ke baca cerita-cerita kehebatan Nabi. Orang lah ni musuh Nabi Muhammad ni semua tak cerita ni tak sahih, cerita ni maudhu', cerita ni tak ada. Rasulullah orang biasa je nak menghilangkan kehebatan Nabi dalam hati penganut-penganut dia. Cerita-cerita Maulid tak payah buat lah. Apa sambut Rasulullah. Cerita-cerita ni gini. Ni orang ni ada deki dengan Rasulullah. Rasulullah tak curi lembu dia. Muslim ni mesti curi lembu. Rasulullah tak pernah curi lembu dia. Tak pernah curi telur ayam dia. Jadi tak puas hati dengan Nabi. Orang puji Nabi marah, mucung. Bapa duk majlis puji Nabi ni hamba tak suka. Majlis qasidah, majlis puji-puji Nabi. Nama kita qasidah, kita bersyair-syair puji Nabi. Kita duk selawat kepada Nabi. Hamba tak suka. Bapa tak suka Nabi dia juga. Pelik sungguh. Patut kita orang Islam, orang puji Nabi kita. Kita kau hari semangat. Lah ni ada dah kumpulan-kumpulan, Maulid pun tak sih. Baca barzanji tak sih. Marhaban tak sih. Patut nak apa dia? Kepok. Kepok nak.
Nampak kepok jatuh belebok kelepok ada berlakon no. Tapi puji Nabi beci selalu. Kita biar ada sensitif Nabi kita. Apa marahnya? Patut kita suka. Orang puji Nabi kita ke apa dia? Tu kata, lo ni perasaan menghebat, rasa hebat Nabi dalam hati tu semakin kurang. Sebab tu perangai kita antara perangai wanita sekarang tanah ke perasaan saya kepada anak-anak, saya kepada Nabi, kepada anak-anak. Nabi kata alimu auladakum salasa khisalin. Ajar anak-anakmu 3 perkara. Ajar anak kamu 3 perkara. Ni Nabi pesan kepada ibu lah. No, ibu lah khusus. Sebab apa? Sebab madrasatul ula lil aulad. Ibu itu pondok yang pertama bagi anak-anak dia. Bak ibu, jangan. Kalau balah, ramai anak-anak akan sokong oleh ibu dia. Ibu hamba, ayah dia, iya. No, tradisi dia dah. Sebab apa? Sebab air tangan mak dia memang lekat dengan ibu lah biasanya. Dengan ayah ni jarang-jarang ya. Nama. Hak biasa lekat tangan atas mukanya. Peng. Lekat juga tangan. Nama. Ibu sebab tu anak-anak condong kepada ibu. Condong dengar kata ibu dia. Sebab apa? Lahir 9 bulan duduk dalam perut dia. Semua DNA dia, perasaan dia, sebab tu orang mengandung dia akan turun kepada anak dia. Sebab tu kena mengaji Quran banyak, baca surah-surah Maryam ke surah Muhammad ke apa dia ni, biar mengalir. Ayah perlu baca, ayah tak boleh baca, tak apa. Nampak tak mengalir lagu mana, muka tak ada dalam perut dia. Kahwin ni 9 bulan, dia akan ambil semua perangai genetik mak dia. Ulama kata apabila hari pertama lekat benih dalam perut tu, air mani tu akan raung seluruh tubuh mak dia. Cari perangai. Sebelum jadi orang tua panggil telaga darah. Sebelum jadi darah kopo telaga darah. Ni jangan sepak ibu jari lah, orang tua kata jadi turun darah. Lepas pada tu jadi perut bawah. Perut macam perut ikan bawah jadi putih. Lepas tu jadi bersipak. Bukan jadi bersipak, jadi betul lah bersipak. Bulan 6, bulan 7. 7 jadi pecah. Pecah dah. Tangan jadi pecah, mata dah apa semua. 8 bulan kerah kepala dah. Kalau beranak tak ada masalah. 9 bulan. 9 bulan tu kerah kepala. Kerah kepala dah. Apa pada 9 bulan pula ia jadi lembek semula kepala. Kalau lahir lepas pada tu jadi masalah pula. Lembek kepala jadi. Lepas tu kalau 10 tu tak ada masalah tu. Orang tua cara kira dia. Perut bawah, telaga darah lah berapa dia. Tanya telaga darah jangan hidup sepak lah. Ibu kaki kau berapa dia tubik darah lah. Tak jadi anak tak lekat benih lah. Jadi Nabi kata ajar anak kamu 3 perkara. Alimu auladakum salasa khisal. 3 perkara. Pertama, hubbu nabiyikum. Saya kepada nabimu. Biarlah bukan anak, bukan pak saudara kita, bukan tok kita, tapi nabimu. Kena ajar anak kita kata saya nabi kita nama Muhammad. Royak lagi. Kalau boleh ketinggal duduk ni, dodo dia tu sebut Nabi Muhammad. Orang duduk nasib. La ilaha illallah. Lagu ni pasal lagu kepok, nyokocok buduk gegai. Tobiklah anak jadi berkocok, jalan berkocok gini. Tak boleh duduk dia. Kata bapa mu jadi badi kero apa lagu ni duduk kaya. Duduk pasal lagu kocok semacam. Tak ada sebut la ilaha illallah tu. Orang dulu dah cara. Kadang-kadang dia baca gurinda. Orang dulu. Maka anak-anak dulu lembut ya. Baca gurinda, syair Siti Zubaidah lah. Gapo dia biar sorang supaya katok pun bunyi brang pun. Tak ada lah budak kata lagu paling sedap lagu ibu dia lah. Jenera selok. Tak tahu kita sedap ke apa ke selok jenera tu tak tahu apa. Tapi jenera juga. Berkali serabut dengar dah tidur lah. Nama bram bunyi ingat kata tayar pecah, tayar kereta api pecah ke apa dia ni. Nasihat ketika kecil lagi. Ajar dalam otak anak kita tu. Saya Nabi kita, anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Kita pun tak ingat. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kasum, Siti Ruqayyah. Orang nak tak boleh baca lagu tu. Lagu apa lagu tu? Macam orang pasti ya. Nama masuk tadika lagu tu. Ada. Tu benda-benda tu kait dengan akidah belaka. Sekalipun budak-budak tu tak faham, biar lagu dia duduk menasih apa Allah wujud kidab. Tak tahu ke apa dia lagi. Ya ingat pelajaran kepada budak kita suruh dia hafal dulu. Jangan suruh dia faham. Bukan waktu dia lagi. Apabila tua baru dia faham. Maka cara orang dulu dia suruh hafal. Hafal lagu gini, apa lagu-lagu ni macam-macam lah. Pandai-pandai lah suara hamba tak sebanyak tak sedap. Nama kita tanya, ada tak lagu sedap-sedap lagi kau? Jadi orang tak sedap menyanyi.
Abu Talib mengambil alih tu dah. Siti Fatimah, Rasulullah duduk dengan Abu Talib. Siapalah dia berkahwin dengan siapa dia? Siti Khadijah. Pada usia 25 tahun. Tengok, duduk dengan Abu Talib lama. Siapa usia 25 tahun. Lepas pada dia menikah dengan Sayyidina Khadijah, barulah dia berpindah duduk dengan Sayyidina Khadijah di rumah Sayyidina Khadijah. Pada masa tu, lepas pada menikah dalam 2-3 tahun, maka lahirlah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali baru lahir. Sayyidina Ali baru lahir. Lepas pada Rasulullah nikah, baru Sayyidina Ali lahir. Apabila Sayyidina Ali lahir, maka Rasulullah pergi jumpa pak saudara dia Abu Talib supaya ayah dah. Dia kata, ayah kita nak ambil lah Ali ni, biar kita pegang lah. Kita tahulah rumah ayah dulu penuh orang ramai. Anak riuk semacam, patubik ini subuh. Ini subuh. Pagi ni kita nak pegang lah Ali ni. Maka Rasulullah ambil Sayyidina Ali, pegang daripada kecil. Duduk dengan Rasulullah. Aneh. Apabila besar, maka nikah ke anak perempuan dia itu Sayyidina Fatimah. Nikah dengan Sayyidina Ali. Nikah, ya beza lebih kurang 5 tahun. Beza berapa Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah. Jadi Sayyidina Ali ni menantu Rasulullah, sepupu dia lagi. Kalau kira agak patu menantu sahabat lagi. Banyak kedudukan dia di sisi Nabi. Nabi pernah sebut, Nabi kata apabila kamu sampai di koleku, kole hauk Nabi, maka yang pegang gayung je cebok ni adalah keluarga aku belaka. Sayyidina Ali bagi lelaki, Sayyidina Fatimah bagi perempuan. Jo cebok gayung. Allah, minum air dalam gayung kau tak ada kau gelas comel-comel. Oh, gayung dia je. Super bitter. Comel balik sana tak reti nak royak. Qala Rasulullah hauk inna atainakal kausar. Sesungguhnya kami beri kepada kamu Muhammad telaga Al-Kausar. Telaga Kausar ni air lebih putih daripada madu. Lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Wangi dia lebih daripada kasturi. Sekali minum tidak akan lapar dan dahaga selama-lamanya. Manusia, orang umat Nabi Muhammad akan berebut pergi minum situ belakang. Semua akan kita rekal ke Telaga Kausar kecuali beberapa orang akan dihambat. Ni masalah. Dari hadis tu kata ada orang dihambat. Maka kita harap kita boleh minum situ. Biar boleh minum situ. Sebelum masuk syurga, orang akan minum air Telaga Kausar dan dia akan masuk dari syurga tak ada lapar dah. Lepas tu apa dia duk makan dalam syurga, duk minum? Lapar kau dah. Tak ada lapar dalam syurga sebab dia minum dah air Telaga Nabi. Lepas tu makan tu kerana nak bermewah-mewah saja. Dalam syurga kita makan ataupun minum kerana nak bermewah-mewah saja, bukan kerana lapar. Makan goni bukan tak ada perasaan lapar. Dah sebab kita dah minum air Telaga Nabi. Apabila baginda telah menjangkau umur 40 tahun, Allah Ta'ala telah menurunkan kepadanya wahyu yang pertama dengan perantara Al-Amin, yakni yang dipercayai itu Sayyidina Jibril alaihi salam. Kita berhenti sekat tu dulu. Cerita tu agak panjang pula lah. Kena tahu sejarah sikit-sikit deh. Menikah. Rasulullah menikah dengan Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah umur dia 40 tahun, Rasulullah baru 25 tahun. Berarti tikah dalam 15 tahun 15 tahun Sayyidina Khadijah lebih tua usia daripada Rasulullah. Tetapi Sayyidina Khadijah ni jutawan di Mekah. Semua harta orang Mekah adalah harta Sayyidina Khadijah. Semua orang nak nego mari berhutang dengan Sayyidina Khadijah. Nak buka pak kedai rocik pergi berhutang. Nak buka kedai kain pergi berhutang harta dengan Rasulullah, dengan Sayyidina Khadijah. Maka apabila lagu tu Sayyidina Khadijah ni pernah berkahwin 2 kali dah sebelum Rasulullah nikah dengan Rasulullah. Dan dapat anak tiri. Rasulullah dapat ada anak tiri anak dengan anak Sayyidina Khadijah. Ada anak tiri dia. Tetapi sekalipun umur 40 tapi body super 18 tahun. Tengok, orang kaya. Kalau orang sesak dak makan kunyit tu, nak suruh putih. Tumbuk makan kunyit sendiri ni. Kalau orang kaya ni gak pehel-pehel sendiri deh. Kedudukan dia lagu mana. Sekalipun ulama kata usia 40 tahun tetapi seperti 18 tahun. Tu. Ada orang kata mustahil Rasulullah nikah salah menurut kajiannya.
Rasulullah nikah dak bukan Sayyidina Khadijah umur 40 tahun. Dak. Muktamad dan banyak dalam kitab-kitab sirah, kitab tarikh menyebut cerita hak ma'ruf tu lah ni. Umur 25 Rasulullah dan usia Sayyidina Khadijah dah 40 tahun. Tu cerita dia. Lepas ni kita ayat cerita pula minggu depan ke apa dia. Cerita Rasulullah jumpa dengan Sayyidina Khadijah. Cerita ni enggak koya belanja air liu lah. Kalau dengar cerita ni tak boleh jalan lah duk main belanja air liu. Tak boleh nak kecek dah hamba jadi belanja. Cerita Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah. Tak ada lah perempuan pertama Rasulullah kenal dalam hidup dia. Tu Sayyidina Khadijah ni. Cerita tak boleh habis modal minggu depan. Kalau dia habis modal tak boleh cerita. Jen juga lah. Jen. Ada soalan? Ada soalan ke? Jadi cerita-cerita lagu ni kalau itu ingat boleh buat klik ayat cerita ke anak-anak pula. Tak rugi. Duk saja pada duk buat cerita Nur Siti Nurhaliza boleh anak dah ni. Apa kaitannya dengan email kita? Kalau tak tahu jadi kupu ke tak? Ni kau Datuk K. Minat dah cerita. Ia pula mengajar kepada anak-anak dia. Kau tua sendiri bersungguh. Gigi tak ada dah. Cerita tu kat tapi kalau suruh mengatik 10 tu jenera dah. Tu BLU tu. Tapi kalau suruh buah, kalau bawel panggil ni bawel serah kau apa dia. Tak ada apa dah. Sejak tak apa lagi. Pada baik ayat cerita lagu ni. Atau mau ayat cerita Nabi. Nabi lahir. Bila Nabi lahir mau? Tak ingat. Sudah saat ni sudah ingat. Lepas tu ayah dia meninggal bila? Sudah. Saat ni rasa tulis. Tak ingat ni masalah apa kita ni. Ngaji. Sedap. Peng dok terakak aku ni. Kelik tak ingat. Rasa macam ingat saat ni. Tak ingat ni di mana tahu mek pun tak ingat dah. Sudah lah. Mek dok ingat cara nak buat gori pisau ingat. Cekak sungguh. Ni cerita Nabi 2 kali lekok tak ingat dah. Jeng gitu ni. Suwaibah tak lama Suwaibah. Tapi antara orang menyusul Rasulullah ni ramai. Suwaibah Islamiyah, Halimatus Sa'diyah, apa dia lagi? Ada 2-3 orang lagi. Mana nyusul sebentar, lepas tu dia tak pegang lah. Hak duduk lamanya dengan Sayyidina Halimatus Sa'diyah. Hak tu duduk lama. Siapa duduk dengan dia lah dalam 4 tahun. Hak lain nyusul sebentar, tu tradisi orang Arab. Nyusul sebentar maknanya tak duduk lama lah. Mak dia sendiri menyusul Suwaibah Islamiyah. Pas apa dia tak ingat nama. Ada 2-3 orang juga Rasulullah menyusul ni. Tapi hodok lama dengan Sayyidina Halimatus Sa'diyah. Ada soalan? Lagu mana kita nak rasa saya ke Nabi? Okey. Lagu mana kita nak suruh saya ke untuk lelaki kita? Kita kena ada cara dia. Kita teringat jasa-jasa dia. Dia tengah panas pergi cari pitih sama seria wak kelik laut kita pun teringat ke dia. Allah saya juga untuk lelaki hamba. Muka macam nyepak pun macam nyepak lah. Tapi Allah kita kena ingat jasa dia ni. Kita apabila teringat jasa dia jadi saya selalu. Allah teringat ke mak kita dulu. Allah susah-susah hantar kita ngaji sekolah. Hujan mak kita hantar lagi. Sejak sejuk ketar dia. Teringat ke dia saya selalu. Kena baca banyak cerita Nabi. Jangan buatlah kata nak saya lagu mana kalau kita tak tahu jasa dia kita. Kalau kita tahu pengorbanan dia baru rasa Allah dah. Ambolah ni duduk sedap lagu ni. Kalau Islam gak syurga lah kita. Siapa dia bawa mari ngajar Islam? Nabi Muhammad mari gini-gini. Banyak baca sejarah dia. Hadir dengar cerita-cerita tanya-tanya maulid, kau tanya-tanya maulud kau orang duk kita muin Nabi gi dengar. Baru perasaan Allah rasa berjasanya lah hamba semaya kerana dia ni tak pernah dengar cerita lagu mana kita nak rasa dia tu berjasa kepada kita. Lagu mana nak timbul perasaan saya kepada dia. Ingat orang Tino ni kalau dia sayang lelaki selain daripada suami dia haram. Deraka dia, khianat dia kepada suami kecuali seorang lelaki kepada Nabi Muhammad. Tak apa. Jadi kalau Nabi Muhammad ada gambar, contohnya tak ada gambar Rasulullah dia, tak ada gambar. Bini kita selit gambar Rasulullah dalam beg duit dia. Tak sedap marah. Suruh selit 10. Selit atas dahi pun tak apa. Berarti saya kepada Rasulullah, suami tak payah cemburu. Saya kepada orang lain baru nak marah. Jadi cara yang paling itunya adalah kita banyak baca cerita-cerita Nabi. Cerita jasa dia, pengorbanan dia kepada kita ni. Banyaklah.
Macam-macam lah ni buku-buku. Belilah buku bahasa Melayu. Antara hikmah bapa hamba beli baca buku ni bukan Jawi boleh bahasa ni. Bahasa Rumi ni sebab ramai boleh baca. Jadi kelik ni boleh baca dah, jangan selit tepi dinding, pakai aling selalu. Ni sebab apa hamba pilih betul bahasa Melayu sebab boleh baca. Boleh lepas ni balik baca sejarah cerita-cerita dia secara ringkas. Lepas tu di samping tu banyak selawat kepada Nabi. Nampak? Banyak selawat kepada Nabi. Kerana kaedah dia banyak sebut itulah banyak ingat. Kita kalau teringat ke sore, dia tengah makan jenak, tengah makan sambal, berai putih mata, oh dia teringat ke jenak. Nampak tengah minum air, mandi pun jenak. Jenak apa? Banyak ingat, banyak sebut. Kita kata kita ingat ke Nabi, berapa kali kita sebut nama Nabi dalam hari-hari? Siapa 1000 kali sehari? Ulama kata paling kurang 300 kali sehari. Paling kurang. Orang-orang biasa, ibu-ibu kena ada lah sebeh. Ni tak ada sebeh. Tunggu orang klik Mekah, wi hadiah. Oh, plastik warna hijau jet tak ngatasi. Keedah dia. Kita kalau nak selawat, nak berzikir, kena cari kakah-kakah dia. Kita nak masuk reti pula cari puyuk, cari pressure cooker, cari begoni. Apa? Sebab nak masuk. Ni alat-alat untuk masuk. Alat-alat untuk berzikir ada beli ke tidak? Sebeh-sebeh kau apa dia? Ni tunggu orang alik klik haji. Klik haji pula wi pakai pah putus. Harga murah tak si beri sikit pun. 5 riyal tak si beli sebeh. Beli hok comel-comel sebeh bubuh dalam beg tangan kita ke sakut rumah. Untuk kegunaan kita. Kegunaan apa? Untuk berzikir. Ada orang zikir pakai puyuk. Sebutir subhanallah. Apa maksud? Ada pakai puyuk. Puyuk ni untuk masuk. Jadi alat zikir ni ada-ada lah. Belilah. Pressure cooker beli dekat 900. Nama, hok jenama kau ni. Beli 3 butir. Botok pala tok lelaki. Bukan masuk singgah ya. Pressure cooker tu kawan tu kata, oh hari ni boleh makan nasi arak lah kita. Apa? Bubuh dalam mari. Siap besar. Jangan buka karak. Nampak? Jangan duduk situ lah. Besar kau anak-anak. Ingat nak masak nasi arak kau gabur dia. Tak masak pun. Singgah ikan tu daripada muda pak tua. Muka supaya ikan layu pok dia. Muka. Nampak? Oh punah jana. Bagi lagu tu kita beli ratus-ratus. Sebeh. Biar ada pengorban. Ingat tu bayar. Tu bayar. Kita beli sebeh ni tu bayar. Kita beli kain kano untuk semaya. Ni kain kano bintik sawo atas ni. Bang tak sekira. Orang semaya sebelah dia. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kat jamu hidung kat betul. Macung tiba-tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kau hampir yang nak baca no. Dah bang sengar kat betul tak. Jangan buat lagu tu pakai ibadat tu bayar. Telekung kita beli 200. Cekak tak boleh beli kain kano. Sekali ya beli, bukan beli tiap-tiap hari. Telekung ni tiap-tiap minggu pergi pasar tani. Cekak beli. No. Siapa kat itu kena dah. Cakap ni mari calo. Sengih dah. Kain kano belilah. Sejadah-sejadah tempat ibadat kita. Beli hok tebal-tebal sikit. Ni tunggu orang Mekah macam. Takut ada nak sedekah lah. Sejadah-sejadah. Jangan tahap tu kat kita. Jangan buat foto dulu lagu tu. Malu tu kalau tu tanya. Benda lain boleh beli. Kasut 200-300. Tak kaki. Jirik pula ngapa di pasir. Tak boleh beli kain kano. Sebeh kau sebutir ni. Tu bayar ingat. Semakin bayar kita bayar mahal. Tu bayar mahal. Ingat tu tak tipu kita. Tu bayar 700 kali ganda. Contohnya kita beli sebeh lah. Sebeh harga 100 contohnya. Tu bayar 700 kali ganda. Berapa? 700 kosong jadi 4 butir. 70,000 tu bayar. 70,000. 70,000 deh. 100 kali 100. Jadi pening selalu. Matematik tu jadi tok guru pondok ya kita. Tak jadi accountant. Jadi masalah lagu ni. Jadi mengira jadi pening lagu. Lebih kurang lah kita kata 70,000. 70,000. Kita waktu beg 100 ke sebeh 70,000 tu bayar. Masuk dalam akaun kita. Direct masuk akaun akhirat kita. Akhirat kita boleh tengok mana ya Rasulullah, ya Allah ya Tuhanku, mana malaikat hamba beli sebeh 70 100. Mana? Ni akaun demo 70,000. Bapa tak sampai 70,000 ni 60,000. Demo tak ikhlas sikit. 60,000 jadilah. Allah boleh 60,000 jadilah pada tak boleh langsung. Nama? Tak apa. Lagu tu. Ada soalan? Ada soalan lagi? Tak ada. Beda. Wallahu a'lam. Jadi ada masalah rumah kau dia tulis di kertas. Dalam buku ni biar ada kertas kosong semacam. Jadi kita nak catat soalan kau teringat rumah ada soalan tulis. Mana buku kitab tu
Ada soalan. Boleh buih selalu. Tak payah idea. Tanya tiba-tiba. Kita dah teringat kata nak beli air lepas ni nak pergi DIY. Lepas ni nak pergi di situ. Tak ada nak tanya soalan. Tak mari sungguh. Nak tanya soalan lagu tu. Siapa-siapa dia pun tak mari soalan lagu tu dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtimana bi husnil khatimah. Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.